kita dah berbicara tentang tari Malaysia ni. Ada yang saksikan tarian-tarian yang begitu unik dan menarik tadi sejak awal. Tarian tu kena belajar lah. Kalau pandai nak kata pandai tu tak? Tapi boleh menari? Boleh. Oh, boleh, bagus. Saya sahut cabaran. Patutnya dia menari. Saya tak boleh langsung kayu. Tak boleh langsung kayu. Golf. Okey, tak apa. Okey, baik. Kita nak Sedar bersama. tak apa, kata penerbit. Kita nak bersama dua tetamu bercakap mengenai koleksi tari Malaysia. Kita ada Puan Salmiah Ahmad, Timbalan Pengarah Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan JKKN. Ya. Puan Dan juga Encik Hafzan Zani Hamzah merupakan penyelaras tari ataupun pensyarah dari Jabatan Seni Persembahan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cikgu-cikgu sekarang pun boleh menari sebenarnya. Okey, baik. Jom. Puan dah cakap awal bab tarian bagi kat... Dia dah ada bagi-bagi dah. Okey, kita cakap dulu mengenai koleksi tari Malaysia ni. Idea kepada program ini. Okey, sebenarnya PST atau panggung tradisional ni kita realisasikan sebab kita nak memastikan generasi sekarang ni tidak terlupa yang kita ada akar khazanah kesenian kita sendiri, iaitu kesenian tradisional. Sebab tu kita angkat, kita buat satu program yang kita start daripada tahun 2013. Kita memang setiap tahun kita akan buat lah. Kadang-kadang kita buat ada 7 slot, 4 slot semua kan. So untuk tahun ni kita ada 4 slot. Objektif kita kat sini memang kita nak angkat balik, nak memelihara dan memartabatkan kembali kesenian tradisional. So kita melibatkan persembahan pelbagai genre seperti tarian, nyanyian, persembahan tradisional dan juga muzik lah, dan merangkumi pelbagai kaum di Malaysia. Kalau kita lihat kepada pembahagian segmen ni, ada segmen-segmen tertentu yang menjadi perhatian di sini. Kita nak tahulah pembahagian segmen ini sebenarnya dipecahkan bagaimana? Okey, kalau bab segmen ni yang lebih ni penyelaras dia. Orang duk nanti ni. Okey, baik. Ini adalah kali ketiga saya terlibat dengan program JKKN, khususnya koleksi tari Malaysia. Sebelum ini dikenali sebagai koleksi tari klasik Malaysia. Saya rasa kali ini untuk pengisian segmen ini, saya rasa yang paling komprehensif yang pernah JKKN pentaskan. Kenapa komprehensif? Komprehensif itu bermaksud ke semua genre tari yang ada di Malaysia ini sekurang-kurangnya ada diselitkan dalam persembahan kali ini. Bermula daripada koleksi tari pembukaannya, silatnya. Kemudian diteruskan dengan segmen kedua dengan tari istana ataupun tari klasik. Kemudian diteruskan dengan mengimbau kembali kenangan silam tarian Melayu dalam filem. Kemudian kita teruskan lagi dengan tarian-tarian rakyat. Ada tarian Cina, tarian India, dan ditutup dengan joget lambak. Jadi saya rasa ini adalah sangat komprehensif. Sekali orang tengok, orang dapat gambaran sepenuhnya tentang tari di Malaysia. Hafzan, siapa penarinya nanti? Penarinya ada ramai. Kita ada 5 kumpulan yang akan 5 kumpulan. Jadi pertama kita ada daripada UPSI sendiri. Kedua daripada Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Ketiga daripada kumpulan Adai Matra UKM, dan kemudian 2 lagi kumpulan daripada JKN sendirilah. Jadi kumpulan JKKN wilayah Persekutuan dan juga Selangor. Kalau kita boleh katakan berapa ramai rasanya? Satu kumpulan berapa ramai rasa? Antara 12 hingga 20 orang. Satu kumpulan yang agak besar juga tu nanti. Keseluruhan 90 orang. Keseluruhan 90 peserta yang akan join kita punya program. Tadi saya difahamkan ini merupakan penganjuran yang keempat untuk tahun ini saja dari JKKN. Yang terakhir lah untuk slot tahun ni. Oh, terakhir. Yang terakhir. Cuma kali ini untuk yang keempat ini menggunakan khidmat daripada penari-penari IPT. Sebab kita nak bagi peluang dekat semua. Kadang-kadang kita bagi dekat NGO. Cuma untuk kali ini kita nak memperluaskan lagi pelibatan. Kita ambil juga pelajar daripada IPT sebab kita nak memastikan generasi Y juga tahu tentang kesenian tradisional. So dekat IPTA ni memang dia orang belajar semua kesenian ni lah. Okey, sebelum kita sentuh ni, di peringkat IPTA macam mana program-program tarian tu? Memang aktif sebenarnya? Bukan saja di peringkat kurikulum, tapi sekarang ni kurikulum yang khusus meja dalam bidang seni persembahan tari khususnya memang dah ada di Malaysia, di Mesti Melaya, di Aswara dan juga di UPSI. Jadi pelajar yang akan mementaskan tarian ini memang mereka belajar tentang tarian, khususnya tarian rakyat Malaysia, tari klasik, tari istana dan juga tari-tari moden, tari barat dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya penglibatan IPT, terutama pelajar yang menjurus dalam bidang seni persembahan tari ini dalam program JKKN memberikan mereka satu peluang untuk memasarkan diri sendiri. Jadi keboleh pasaran mereka semakin meningkat dan juga pengalaman mereka dalam industri sendiri akan lebih baik.
Selaku pensyarah melihat perkembangan industri tari ini bagaimana? Sebab mungkin masyarakat berpendapat boleh ke pergi jauh dengan terlibat dalam bidang tarian ni? Betul. Macam mana? Kalau dulu ya memang stigma masyarakat tu rasa macam belajar dalam bidang tari ni mungkin tak ada masa depan. Tapi sekarang ni fenomenanya sudah berbeza. Dah pusing 360 darjah. Jadi dengan peringkat sijil saja kita dah boleh mendapatkan pekerjaan yang stabil sebagai seorang penari tetap, penari profesional dalam kumpulan JKKN, di Dewan Berdaraya Kuala Lumpur dan sebagainya. Kemudian boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, boleh menjadi guru-guru tari di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah seni Malaysia contohnya, dan juga sekolah-sekolah antarabangsa. Kemudian kalau di peringkat degree, of course orang boleh pergi ke open market. Di luar negara mungkin ya. Hafzan atau Puan Samiah, saya memang selalu tengok tarian ni, cuma saya tak tahu nak beza tarian-tarian ni. So kalau saya boleh tahu antara 4 segmen tadi tu, apa antara yang jarang-jarang kita tonton dibawa ke koleksi tari ni? Yang betul-betul jarang ni adalah segmen kedua, iaitu segmen memetik tarian daripada filem-filem Melaya waktu dulu. Jadi filem Melaya daripada tahun 1950-an hingga 60-an diangkat semula ke pentas persembahan. Jadi ini maksudnya kita nak revitalize mood dalam filem itu sendiri. Sebab kalau dulu tarian ini sangat popular daripada pentas ronggeng, kemudian ke pentas bangsawan. Ke pentas bangsawan, kemudian wujudnya filem, kemudian bangsawan mula pudar kerana filem. Jadi tarian semasa filem ni bukan main-main. Jadi pengaruh filem dalam fenomena tari di seluruh Malaysia ni sangat memberi kesan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tengok filem, masyarakat tahu tarian, tahu zapin, tahu inang, tahu joget. Maksudnya masyarakat yang tak pernah pergi ke pentas ronggeng, tak pernah pergi ke kelab-kelab malam kalau dulu ada kelab-kelab kan. Jadi filem ni mainkan peranan penting. Jadi sebelum ini belum pernah lagi dipentaskan sekali ada 4 tarian di sini. Jadi ada contohnya Upsi kita bawa Inang Lenggang Penghibur daripada filem Singapura di Langgar Todak tahun 1961. Itu memang menarik. Ada Ketipang Payung Aswara contohnya, tarian yang kita panggil catchy. Jadi orang kadang-kadang kalau orang tengok tarian kan macam alah selunya tarian nak tidur je kan. Tapi kalau kita tengok tarian filem ni, kita dah tahu dah idea dalam filem macam mana. Kita imbas kembali filem tu semula. Kita tengok bagaimana dia pentas ke atas pentas, dia membawa satu mood yang berbeza. Pakai lagu lama, menggunakan penari baru, kostum baru, rekaan tari yang baru, susunan yang baru. Tapi lagu tu dikekalkan keasliannya. Wow. Menarik. Bila dia sebut tu baru kita boleh ambil gambaran. Tari yang biasa rupanya ada suntikan lain. Bayangannya sudah nampak di sini. Cuma dari pihak JKKN apabila ada program-program sebegini dianjurkan saban tahun ya, melihat bagaimana prospek ke arah membawa tarian ataupun seni ini ke arah yang lebih terpandu ke hadapan, terutama mungkin di peringkat antarabangsa ke, untuk dibawa tarian Malaysia ni macam mana? Okey, sebenarnya dalam kebanyakan bidang kesenian ni, tarian adalah satu bidang yang senang untuk kita ketengahkan. Sebab dia memang banyak pengikut. Kalau macam teater tradisional mungkin kita mengalami sedikit kesukaran. Tapi kalau tarian ni daripada kanak-kanak sampai ke dewasa dia akan meminati. Cuma mungkin dia punya rentak berbeza, bidang tarian jenis-jenis yang berbeza kan. Tapi kalau macam contohnya, kalau kita ada buat program peringkat internasional, kita akan persembahkan juga tarian pembukaan, memang kita akan mengetengahkan konsep tradisional. Jadi masyarakat dekat luar, antarabangsa semua tu juga mengenali melalui persembahan penutup, persembahan pembukaan. Memang kita tak akan ketengahkan tarian moden lah. Itu adalah usaha kita lah. So memang tari memang satu bidang kesenian yang insya-Allah akan sentiasa malas segar di kalangan masyarakat. Tambah kalau yang budak-budak kecil tu menari, comel dia sampai dia anak mata kita. Okey, akhir sekali kita jemput Abang Mai. Bagaimana kata ada tiketnya, masanya bila? Silakan. Okey, persembahan panggung tradisional ni kita akan adakan pada 21 dan 22 November Oktober di Matic. Dan harga tiket kita adalah RM20 dan RM50 lah. So kita akan bagi potongan diskaun sebanyak 50% kepada untuk tiket RM20 kepada pelajar, kepada golongan OKU dan juga warga emas. Ada lagi tiket? Ada lagi insya-Allah, tapi takut habislah kalau lama. Macam mana nak dapatkan? Telefon mana? Okey, kita boleh masuk ke website JKKN www.jkkn.gov.my ataupun boleh call kita punyalah talian kita
So dia bercakap dengan bahagian dasar dan pendidikan. Senang tengok website je lah, senang. Tengok website. Okey, kalau tak ingat 21 tu, ingat hari bajet. hari petang yang sama tu dengan tengok bajet. bajet, malam tu kita pergi tengok tarian. tengok persembahan. Okey, akhir sekali mewakili ialah pihak penari-penari di peringkat IPT, apa antara keunikan yang kami memang kena datang? Saya fikir kali ini sebagai persembahan penutup koleksi Pesta Seni Tradisional ni, saya ingat kali ini sepatutnya penonton datang menonton kerana ada 24 repertuar tari yang akan dipentaskan oleh 5 kumpulan yang berprestij di Malaysia. Berprestij betul kan? Prestij. Jadi kalau tak datang tu rugi. Bukan senang, kita bayar dengan harga yang sangat murah, RM20 kalau pelajar ataupun warga emas atau OKU lagi murah RM10. RM10 kan 50 sen. Dengan harga yang murah, harga yang berbaloi sebenarnya. Yelah, Kita dapat tonton 24 tengok wayang pun repertuar RM12. tarian. Betul. Berapa panjang masa tarian nanti? Dalam 1 jam setengah. 1 jam setengah. macam tu. 1 jam setengah. Terima kasih banyak-banyak Hafzan. Terima kasih banyak-banyak Puan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Ada masa kita pergi nanti tapi kita susahlah bajet hari tu kan. Hari itulah bajet, hari itu nak tengok persembahan. Apa pun kita harapkan maju jaya persembahan pada malam Amin, itu nanti. insyaAllah. Kita harapkan semoga tari Malaysia akan mencapai matlamatnya. Baik Syarif, kita pun dah sampai ke penghujung ni sebenarnya. Cuma kita nak bagi makluman sebelum kita akhiri nanti, kita ada ulangan program bersama YB. Ya. Bersama dengan Hanim Muhili dan juga tetamunya yang berhormat Budiman Muhammad Zohdi yang akan berbicara tentang isu menarik dari Parlimen. Ya, untuk makluman setiap hari sebenarnya akan ada segmen Parlimen malam dalam berita pukul 8.50 dan ulangannya kita bawakan dalam segmen Selamat Pagi Malaysia pada jam 9.50 hingga pukul 10 pagi setiap hari. Okey, baik. Jom kita nak tutup Selamat Pagi Malaysia hari ini dengan tarian apa pula Ya. Lupa dah. Inang Lenggang Inang Lenggang. penghibur. Okey. Inang Lenggang Penghibur. Okey, Aha, dari mana? Filem? Daripada UPSI. Dari UPSI Oh, dari Dia tuan petik rumah. daripada filem Singapura di Langgar Todak. Dipetik dari Singapura di Langgar Todak. Baik. Baik, kepada yang nak saksikan ulangan Selamat Pagi Malaysia juga boleh layari di Berita Nasional RTM rasmi di YouTube. Selamat pagi Malaysia.